Okey. Dan kita nak sambung pembelajaran kita iaitu fungsi-fungsi pertempatan bandar utama di Asia Tenggara. So, kalau dikatakan bandar utama ya, okey, cikgu harap kamu semua dah ada buku, okey. Dan cikgu yakin kamu semua ada buku lah kan? Ada buku. Baik. Kalau kita lihat di sini, bandar-bandar utama di Asia Tenggara ini, okey, seperti KL, Jakarta, Manila, Bangkok dan juga Singapura ni maknanya mempunyai fungsi-fungsi tertentu, terutama sekali fungsi dia sebagai ibu negara dan pusat pentadbiran. Contohnya, okey, ibu negara Malaysia ialah apa? Kuala Lumpur, betul? Okey. So, ibu negara dan juga berfungsi sebagai pusat pentadbiran. Maknanya pusat pentadbiran negara tersebut. Sebagai contoh, kalau di Indonesia, okey, ya, ibu negaranya iaitu Jakarta. Ibu negaranya di Jakarta. Okey. Kalau di Thailand, ya, kan, ibu negaranya ya Bangkok, kan. Sawadikap. Bangkok. Kemudian kalau di Manila, kalau di Filipina iaitu Manila. So, Jakarta dengan Indonesia di Indonesia, Bangkok untuk di Thailand dan juga Manila untuk Filipina. Tapi kan, cuba korang fikir, kenapa asyik-asyik disebut ibu negara? Bapa negara tak ada. Asyik-asyik ibu. Bapa negara dia keluar ambil susu tak datang balik. Macam-macam lah kau ni. Kan? Sebab ibu melahirkan anak. Okey, mungkin satu jawapan yang baik kan. Tapi kan, ibu negara, ibu negeri, kan? Ibu pejabat. Asyik ibu je. Bapa mana? Tak ada bapa negara, bapa negeri, bapa pejabat. Tak ada. Yang ada kan, selalu pelajar-pelajar cakap apa? Bapa yang itu ada. Bapa kan. Jadi itu pun ada. Okey. Okey. So maybe sebab macam tak sedap nama tu. Okey, boleh juga Lazara. Mungkinlah kan. Mungkin nama bapa negara tak sedap kot. So ibu negara lagi sedap. Make sense. Bagus. Pemikiran luar kotak. Bagus. Okey. So bapa negara dah pupus agaknya, suka tikau je kan. Bapa negara bunyi ganas. Oh, bapa negara. Okey, baik. Baik. So yang pertama adalah ibu negara dan pusat pentadbiran. Yang kedua pusat perdagangan. Yang kedua pusat perdagangan di mana kebanyakan ibu negara sebenarnya banyak pusat-pusat perniagaan. Okey, kemudian ada gedung membeli belah. Gedung beli belah ni maknanya apa? Maknanya shopping complex lah. Kalau macam dekat Kuala Lumpur kan, ada apa? Ada pavilion, ada Mid Valley, kemudian ada apa lagi? Banyaklah. Itulah dipanggil gedung beli belah. Ataupun shopping complex lah. Pusat perniagaan, kemudian juga aktiviti import dan ekspor di bandar-bandar utama. Contohnya di Bandung dan Surabaya untuk Indonesia. Dan juga di Johor Bahru, JB JB dan juga Orchard Road iaitu di Singapura. Ini semua memang pusat-pusat perniagaan. Jadi mungkin kamu semua pernah pergi kot kawasan-kawasan ini. Cikgu tak pernah pergi, habis kuat pun Kuala Lumpur lah. Pergi pavilion ke, kan, pergi Mid Valley ke. So kita tahu Kuala Lumpur juga adalah pusat perniagaan. Pusat perniagaan. So banyaklah kita lihat kan. Bandar utama tu ibu negara ke? Okey, kebanyakan bandar utama tak semestinya ibu negara. Okey, contohnya kalau Mak Zara Syazmin, kalau kamu tengok macam di Malaysia, bukan sekadar Kuala Lumpur saja ibu negara. Okey, bukan Kuala Lumpur saja bandar utama, tapi Kuala Lumpur, Johor Bahru, Georgetown, Pulau Pinang, Ipoh, kemudian juga di Kota Kinabalu. Itu semua dikira sebagai bandar utama. Banyaklah sebenarnya, memang banyaklah. Okey. Jadi sebab itu disenaraikan di sini, kalau di Indonesia ada Bandung dan Surabaya. Kalau di Malaysia ni dia ambil Johor Bahru. Dan juga di Singapura dia ada Orchard Road. Itu pusat perdagangan. Okey, nampak tak? Kalau kawasan ini memang ramai penduduk, pusat perdagangan. Okey.
Why Johor? Well, kerana Johor, kita kata JB. Okey, JB sebenarnya antara selepas Kuala Lumpur, bandaraya yang antara yang maju selepas Kuala Lumpur adalah Johor Bahru. Di mana Johor Bahru mendapat banyak kemajuan sebab daripada Singapura. Banyak barang-barang Johor Bahru tu kebanyakannya datang daripada Singapura. Sebab itu dia agak sedikit majulah. Sedikit maju, okey. Okey, jadi tapi tidak melampaui Kuala Lumpur lah. Kuala Lumpur lebih hebat lah. Macam-macam ada. Kan. Ya. Yeah. Bukan collapse, tak ada collapse. Tak ada. Okey, sebenarnya bukan nak majukan Johor sebenarnya, Mira. Sebenarnya apabila Singapura dengan Johor Bahru sebelah-sebelah, jadi barang-barang di Singapura pun akan sampai ke Johor. Dan barang-barang Johor pun akan sampai ke Singapura ataupun Singapura sebab dekat. Jadi sebab itu, okey, kelihatan Johor itu dia lebih maju dan barang dia macam-macam. Betul. Compare dengan Kuala Lumpur jauh. Dengan Singapura jauh. So tak susah nak main pas-pas. Kalau JB dengan Singapura tu boleh main pas-pas. Okey. Okey Sulaiman. Kemudian, okey, kita lihat kita lihat fungsi bandar-bandar utama. Pertama, jadi ibu negara dan pusat pentadbiran. Yang kedua, pusat perdagangan. Yang ketiga, iaitu sebagai pusat pelancongan. Di mana bandar-bandar utama ni biasanya menjadi daya tarikan pelancong. Pelancong suka datang. Dan pelancong datang setiap tahun untuk melawat dan menikmati panorama. Panorama bandar-bandar setiap negara di Asia Tenggara. Sebagai contoh, Kuala Lumpur, Jakarta dan Bangkok. Memang setiap tahun ada orang datang. So setiap tahun datang untuk apa? Untuk shopping, untuk membeli belah, untuk menikmati pemandangan. Contoh macam ni di Thailand, kalau kamu lihat di Thailand ada pasar terapung di Bangkok. Pasar terapung ni maksudnya apa? Pasar di mana orang-orang yang meniaga barang-barang ni, mereka meniaga di atas sampan ataupun di atas bot. Nampak tak? Ada buah limau Bali di atas bot ini. Okey, kemudian juga kalau kita lihat ada ikan masin kat sini, okey, nampak tak? Jadi kalau kita lihat, so ada yang bertanya, okey, ada yang bertanya, tak tenggelam ke sebab barang-barang ni berat? Alahai, kau ni kan kesiannya lah. Sedangkan kapal besar sekalipun tak tenggelam, ini kan pula sampan dengan barang-barang ini. Tak adalah tenggelamnya. Ya betul. Orang yang nak beli pun kena naik bot lah kan? Ya betul. Okay. Sedangkan kapal yang dibuat daripada besi pun tak tenggelam. Ini kan pula sampan yang ada barang-barang ni. Ya betul. Betul Sulaiman. Sebab di sana di Bangkok memang ada sungai. Dan dia kadang-kadang bergerak dan kadang-kadang kekal. Di kawasan-kawasan tersebutlah. Dia pasar terapung. Di mana? Di Bangkok, di Thailand. So orang suka tengok. Sebab dia unik. Berniaga daripada sampan ke sampan. Dia bukan berniaga macam kita. Berniaga dari hati ke hati. Tak. Dia orang berniaga dari sampan ke sampan. Ingat tu. Okay. So itu menjadi pusat pelancongan. Tarikan tu. Tarikan. Nampak tak? Itu di Thailand. Ada tak pusat terapung kat Malaysia? Kat Malaysia tak ada. Okay. Kat Malaysia pasar terapung tak ada. Tak ada. Sampah terapung banyak. Sampah terapung banyak. Tapi pasar terapung tak ada. Masjid terapung ada. Masjid terapung ada. Ya betul. Okay. Okay. Masjid terapung ada. Tapi pasar terapung belum ada lagi. Kan? Sampah terapung. Okay. Kemudian yang seterusnya iaitu pusat perindustrian. Okay. Pusat perindustrian. Perindustrian maksudnya perkilangan. Di mana kalau kita lihat, merupakan sektor sekunder yang penting dalam pembangunan ekonomi negara di Asia Tenggara. Bandar-bandar utama ni sebenarnya merupakan pusat perindustrian bagi setiap negara di Asia Tenggara. Contohnya macam Manila di Filipina.
terkenal dengan industri pemasangan kenderaan bermotor. Maknanya industri pasang kereta. Pasang kereta di Manila. Dan juga besi kluli. Kemudian di Bangkok, Thailand pula terkenal dengan industri elektrik dan juga elektronik. Serta industri makanan. Memanglah Thailand ni memang sebenarnya terkenal dengan industri makanan. Itu yang sampai ke Malaysia. Tak percaya. Tu kita tengok macam tom yam, kemudian apa sup eko, kemudian juga apa lagi? Nasi paprik, nasi pataya, tu semua daripada Thailand. Kita pula order, suka hati je kan makan. Kita order makan makanan Thailand. Kan, nasi paprik, nasi goreng pataya, kemudian nasi goreng USA. USA dong. Walhal daripada Thailand, tapi nasi goreng USA. Pernah terfikir tak? Kenapa nasi dipanggil nasi goreng USA? Tahu sebab apa? Nasi goreng USA sebab style USA. Tak. Tak. Bukan sebab style USA sebenarnya, Sulaiman. Nasi goreng USA itu sebenarnya adalah merujuk kepada nasi goreng yang ada udang, sotong dan ayam. Sebab tu USA. Nasi goreng, udang, sotong, ayam. USA. Nampak tak? Kreatif je. Mind blowing. Sulaiman baru tahu ya. Ini untuk pengetahuan korang semua. Okay. Bila order nanti nasi goreng USA satu, bukanlah maknanya nasi goreng datang daripada California. Bukan. Okay. Nasi goreng USA yang ada udang, sotong dan juga ayam. Ada berapa lah nasi? Okey, banyak. Kan? Kalau korang tengok menu tu, kan? Penuh dengan macam-macam nasi. Cuba bagi tahu cikgu. Okey, kalau kamu tengok menu tu, okey, ada apa kat situ? Bagi tahu cikgu dekat menu, kalau pergi restoran dekat menu ada apa kat situ? Ada apa dalam menu? Nasi goreng pataya, nasi lemak, air, lagi apa lagi? Ada apa lagi kat menu tu? Nasi ayam. Lagi apa? Okey, nasi kandar. Nasi kandar, nampak? Okey. Nasi goreng special, nasi kerabu. Semua betul. Kan? Tetapi ada satu yang korang lupa. Iaitu apa tahu? Okey, di menu tu sebenarnya tahu. Kalau kamu tengok betul-betul, ada apa tahu? Ada me and you. Di menu tu ada me and you. Okay. Me, M-E-N, lepas tu you. Me and you. Tu menu tu. Nampak tak? Boleh pula macam tu. Boleh. Okay. Ada me and you. Cia lah sangat kan. Okay. So, okay. Pick up line pula. Betul. Alah, kau tak suka tak payahlah. Alah, sibuk nak spam. Alah, mentang-mentang tak suka. Tak apalah. Kan? Tapi dia suka. Okey, tak apa. Okey, baik. Okey. Baik. So kita lihat di sini. Okey, amal protes. Yalah, dia tak boleh buat. Dia tak boleh buat tu yang dia protes tu. Okey, jom. Okey. Alright. So kita lihat di sini ada pusat pelancongan, kemudian ada pusat perindustrian, okey, kemudian juga kita tengok ada pusat perhubungan dan pengangkutan. Di mana kalau kita lihat pusat perhubungan dan pengangkutan memang terletak di mana, iaitu di bandar-bandar utama di Asia Tenggara. Contohnya pusat pengangkutan yang terdapat di bandar utama ialah seperti lapangan terbang. Ingat pengangkutan iaitu lapangan terbang antarabangsa Soekarno dan Hatta di mana di Jakarta. Kemudian lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur iaitu KLIA Malaysia. Dan bandar-bandar utama di Asia Tenggara juga mempunyai rangkaian internet
dan telekomunikasi yang lengkap, komplit dengan internet dan telekomunikasi. Hebatnya. Okey, menjadi pusat perhubungan dan pengangkutan. Okey. Kan. Ya, okey, tak apa. Okey, sekejap kita berhenti sekejap untuk memberi laluan kepada Azanisha. Sekejap sekejap. Azanisha, sekejap. Okey, baik. Alhamdulillah kita baru sahaja berhenti sekejap untuk memberi laluan kepada azan Isyak ya. Azan Isyak. Jadi kita akan sambung pembelajaran kita pada hari ini. Okey, iaitu kalau kita lihat di sini iaitu berkait rapat dengan fungsi-fungsi pertempatan ataupun fungsi-fungsi bandar-bandar utama di Asia Tenggara. Iaitu kalau kita lihat fungsi pertama sebagai ibu negara dan pusat pentadbiran. Kemudian yang kedua sebagai pusat perdagangan, yang ketiga iaitu pusat pelancongan. Dan yang keempat kita lihat sebagai pusat perindustrian dan kelima sebagai pusat perhubungan dan pengangkutan. So ada yang bertanya, apabila kita sebut tentang lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. So ada yang tanya macam Ahmad Zafran tanya, cikgu, KLIA kan ada nama Kuala Lumpur tapi bukan dekat KL, jauh benar daripada Kuala Lumpur. Okey, baik. Sebenarnya lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur mengambil nama Kuala Lumpur sebagai ibu negara. Jadi lapangan terbang antarabangsa untuk ibu negara Malaysia iaitu Kuala Lumpur. Sebab itu dipanggil lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Di mana? Iaitu di Sepang.
Dia macam tu. Okey. So sebab itu menggunakan nama Kuala Lumpur iaitu KLIA. Okey. So kalau kita lihat di sini ditunjukkan tentang 5 bandar utama di Asia Tenggara. Sebenarnya Asia Tenggara banyak bandar. Tetapi okey, untuk geografi tingkatan 1 ini akan fokus kepada bandar utama iaitu 5 saja bandar utama. Okey. So kalau kita lihat Firefly Trade. Okey. Baik, kalau kita lihat di sini antara 5 bandar utama di Asia Tenggara iaitu pertama sekali Jakarta. Dan kalau kita lihat Jakarta, jumlah penduduk dia 10.4 juta orang. Jakarta sahaja 10.4 juta orang dan terletak di muara sungai Sungai Jiliwung di Pulau Jawa, pusat kegiatan ekonomi, pusat pendidikan dan pusat perdagangan, bandar metropolitan terbesar di Indonesia. Nampak tak? Sebab apa? Bilangan dia 10 juta orang. Bapak ramai gila. Serius memang ramai. Itu di Jakarta. Kemudian kalau kita lihat berapa ratus juta orang kat Indonesia ada lebih kurang 200 juta orang. Okey. Ada yang bertanya, cikgu, apa itu bandar metropolitan? Bagus. Okey. Bandar metropolitan ini adalah bandar di mana bilangan penduduknya 10 juta dan ke atas. Maknanya lebih banyak, lebih daripada 10 juta orang. Itu dipanggil metropolitan. Kalau bandaraya, biasanya penduduknya melebihi di antara 500 hingga 1 juta ataupun lebih daripada 1 juta. Tapi kalau lebih daripada 10 juta, memang dipanggil metropolitan. Metropolitan. Maknanya bandar yang pusat pentadbiran dan juga pusat dikatakan sebagai pusat perdagangan semua. Memang Jakarta memang ramai orang, ramai sangat. Cikgu. Ya. Kalau pekerjaan pusat pentadbiran, Sriwijaya Bandar tu Inovasi. Kuala Lumpur apa? Ibu negara. Dia bukan pusat perdagangan atau apa? Ya, pusat perdagangan juga, tetapi dia lebih merujuk kepada ibu negara. Ibu negara dan pusat perdagangan. Itu betul lah. Itu betul. Putrajaya adalah pusat pentadbiran. Kuala Lumpur adalah pusat perdagangan. Yes. Bagus Tunku Imran. So itu Jakarta di Indonesia. Kemudian kita tengok di Bangkok, Thailand. Jumlah penduduk dia adalah 9.44 juta orang. Masya Allah, ramai betul. Penduduk 9.44 juta orang dan terletak di sebelah timur tebing Menam Chao Phraya. Betul. Kalau nak dikira penduduk yang paling ramai memanglah. Di seluruh dunia, penduduk yang paling ramai adalah daripada negara China, iaitu sebanyak 1.2 bilion. Bilion ni maknanya apa? 1,000 juta. 1 bilion maknanya 1,000 juta. 1,000 juta ni macam mana cikgu? Kan kita ada belajar kan? Selepas 100,000, lepas tu juta. Lepas juta, puluh juta. Lepas 10 juta, 100 juta. Lepas 100 juta, 1,000 juta. So 1,000 juta tu adalah bilion. Ya, 1,000 juta tu adalah bilion. Nampak tak? Ya, So kalau 1,000 juta ni ada berapa kosong cikgu kalau nak tulis nombor? Ada 9 kosong. Ada 9 kosong. Jadi itu memang 1,000 juta ataupun 1 bilion. So itu di China memang ramai gila. Tapi kalau di Asia Tenggara ni belum sampai lagi. So contohnya macam di Bangkok. Iaitu 9.44 juta. Kemudian ibu negara Thailand, pusat kegiatan ekonomi Thailand dan juga berfungsi sebagai sebuah pelabuhan. Bangkok sebenarnya adalah pelabuhan dan terkenal dengan julukan Venice Timur. Ini penting. Iaitu Venice Timur ni maknanya adalah satu kawasan Venice yang sama seperti di Itali, di mana ada pasar terapung. Kalau di Itali ada kawasan-kawasan perniagaan yang terapung, bangunan-bangunan terapung, di Bangkok pun ada.
Dipanggil pasar terapung. So diibaratkan sama macam Venice. Okay. Dan merujuk kepada ada yang bertanya, iaitu berkaitan dengan Q tanya, I thought it was Rusia. Okay, Rusia sebenarnya adalah negara yang paling besar di dunia. Tetapi walaupun negara yang paling besar di dunia, tetapi banyak kawasan dia tidak boleh diduduki oleh manusia kerana pertama terlalu sejuk, kemudian yang kedua jauh daripada pusat makanan. So sebab itu banyak kawasan di Rusia kosong. Kosong. Jadi tak semestinya negara yang besar penduduknya ramai, tak. Jauh daripada sumber makanan. Jauh daripada orang. Jadi sebab itu tak ada orang. Okay. Jadi sebab itu Rusia tu hanya besar dari sudut saiz, tapi penduduk tak ramai. China adalah negara yang ketiga paling besar, tapi penduduk ramai. Okay. Okay. Dekat another country, kalau bagi pun diorang tak tahu nak buat apa. Sebab apa? Sebab tak ada apa kita kata sebagai tak ada fungsi, tak ada sumber yang baik kat situ, kosong, lapang. Okey, yang pertama ialah Russia, yang kedua ialah kalau tak silap cikgu, yang kedua ialah Amerika, yang ketiga adalah China. Okey, mungkin kalau cikgu silap mungkin, tapi itulah kalau ikutkan susunan dia. Okey. Baik. Compare kepada Kuala Lumpur. Tadi kita tengok di Jakarta 10.4 juta orang. Kalau di Bangkok 9.44 juta. Compare kat KL. KL jumlah penduduk 1.76 juta orang je. 1.76 juta orang je. Dan terletak di pertemuan Sungai Kelang dengan Sungai Gombak dan menjadi ibu negara Malaysia, pusat perindustrian dan perdagangan serta pusat pendidikan serta bandar metropolitan yang terbesar di Malaysia. Bandar metropolitan ni bandar-bandar yang terbesar di Malaysia. Kalau kenapa diorang nak menakluk kawasan itu? Okey, kalau ada kawasan kat Rusia tak boleh duduk, kenapa diorang nak? Hanya ingin memiliki. Okey, Zara Syazmin. Okey, soalan dia apa tahu? Kalau ada kawasan kat Rusia tak boleh duduk, kenapa diorang menakluk kawasan itu? Kerana bagi mereka ingin menakluki dan memiliki itu je, tapi tak ada fungsi. Macam korang lah kadang-kadang kan. Macam kadang-kadang korang rasa macam, okey dah ada phone. Tiba-tiba nak beli phone barulah, kamu pun simpan duit. Kemudian bila simpan duit, beli phone baru. Bila dapat dua phone kan, sebenarnya tak guna pun. Guna yang ini je. Yang ini simpan. Nampak tak? Sebenarnya tapi kamu kenapa apa? Tapi phone ni best. Phone yang baru ni best. Dia power, boleh main PUBG apa semua kan. Tapi kan, untuk flex sahaja. Untuk flex sahaja. Sudahnya, tak guna pun sebenarnya. Ingat, hanya ingin memiliki. Nampak tak? Okay. So, keinginan manusia ni memang pelik-pelik. Membazir je, betul? Jadi game info je. Ya, betul. Baik, tak apa. Kita lihat di Singapura. Singapura, jumlah penduduk dia adalah 5.7 juta orang. Dan terletak di selatan semenanjung Malaysia, dipisahkan oleh Selat Tebrau. Ingat Selat Tebrau, pusat keuangan dan perdagangan antarabangsa dan antara pelabuhan terpenting di dunia. Pelabuhan terpenting di dunia. Nanti kita tengok. Okay. So, dan bandar raya metropolitan. Okey, so ada yang bertanya tadi, metropolitan tu apa? Okey, inilah dia. Okey, metropolitan ni sebenarnya terdiri daripada bandar raya dan kawasan pinggir bandar, di mana sebenarnya, okey, kalau katakan metropolitan tu, let's say cikgu buat macam ni katakan satu kawasan ini, okey, ini adalah kawasan bandar raya. Di tepi-tepi dia ada bandar lain, ada bandar kecil-kecil. Okey, ada bandar ni, bandar ni, bandar ni, bandar ni, bandar ni dan bandar ni. So ada bandar semua ni. So ini semua dipanggil sebagai metropolitan. Ya. Contoh macam Kuala Lumpur. Kuala Lumpur kat tepi dia apa? Ada Petaling Jaya, kemudian ada Ceras, kemudian ada Gombak, kemudian ada bandar bandar Sungai Buloh, Kepong. Ada keliling. Jadi itu semua okey, ya. So Kelang. So itu semua telah menjadi apa?
menjadi bandar raya, iaitu jadi metropolitan. Kan? Metropolitan. Yes. A group of bandar, yes, tetapi di center dia ada bandar raya. Di center dia ada bandar raya, bandar utama, bandar raya. Jadi itu yang dikatakan metropolitan. Dan kalau kita lihat cosmopolitan, cosmopolitan pula. Okay, cosmopolitan sebenarnya adalah terdiri daripada orang ataupun unsur-unsur dari seluruh dunia dan bersifat sejagat. Apa tu? Tak apa, jom kita tengok. Okey, jom kita tengok. Okey, contohnya Manila. Wow, Manila lagi ramai kot. Manila jumlah penduduk dia 13.1 juta orang. Ya, ibu negara Filipina memang paling ramai. Terletak di timur Teluk Manila di Pulau Luzon, pusat kegiatan ekonomi utama Filipina, merupakan bandaraya cosmopolitan. So, kalau kita rujuk balik kepada yang atas tu, dia adalah cosmopolitan. Di mana apa tahu? Bandar raya yang mana padat, ramai dan juga kat situ semua negara, semua orang daripada seluruh dunia ada dekat sini. Maknanya apa, cikgu? Maknanya di bandar Manila ni ada orang daripada, of course daripada Filipina ada, daripada Malaysia ada, daripada Singapura ada, daripada Indonesia ada, daripada US ada, daripada Sepanyol ada, daripada semuanya di Manila. Macam-macam orang ada di sini. Jadi itu dipanggil cosmopolitan. Sebab tu ramai 13.1 juta. Bukan orang Manila saja ada. Orang US, orang Jepun, orang Korea, orang semua adalah kat sini. Itu dipanggil cosmopolitan. Ramai. Yes, ramai. Ya, jadi kesimpulannya, kalau kita fikir balik, okey, di antara negara-negara yang banyak penduduk ni, kalau kita fikir balik kita kat Kuala Lumpur ni penduduk dia 1.76 juta orang. 1.76 juta orang. Tapi kita dah rasa Kuala Lumpur tu padat. Ramainya orang, cikgu, kat KL, ya Allah. Itu baru Kuala Lumpur. Kita pergi Kuala Lumpur, kita rasa dah sesak. Itu baru 1.76 juta. Cuba kita tengok dekat mana? Tengok dekat Indonesia, 10.4 juta orang. Tak boleh bayang lah dia punya ramai. Lagi padat 10 kali ganda. 10 kali ganda daripada Kuala Lumpur. Dia punya padat. Dan kalau kita nak tengok yang di Manila, okey, kalau kita lihat di Manila, 13.1 juta orang. 13 juta. Bandar tu 13 juta. Compare dengan Kuala Lumpur 1 juta saja. 1 juta pun kita dah rasa sesak. Ini kan pula di Manila 13 juta. Agak-agak kamu? Okey. Okey, negara besar Malaysia kecil. Okey, Sasi. Sebenarnya yang merujuk kepada Manila semua ni kan, okey, yang 13 ni, okey, cikgu nak kamu ambil tengok betul-betul Di Manila ni 13 juta ini bukan di Filipina tau, tapi di Manila sahaja. Manila sahaja. Ya, Manila sahaja. Okey. Kalau kamu lihat seperti di di Manila saja, bandar Manila saja. Kalau 1.76 juta orang, okey, yang ini di mana, cikgu? Di Malaysia ke di KL? Ini di KL sahaja. Kuala Lumpur sahaja. Kalau di Jakarta, Indonesia, okey, 10.4 juta orang ini hanya di mana? Di Jakarta, bukan di Indonesia. Maknanya apa? Maknanya kita kata saiz bandar-bandar ini, okey, memang dia besar, tapi penduduk lagi ramai. Penduduknya sangat ramai, iaitu di satu bandar penduduknya sangat ramai. Jadi itu yang cikgu nak cakap. Kalau kita nak compare negara, saiz negara, memanglah saiz negara besar. Tapi ini bilangan ini adalah bilangan untuk di bandar itu sahaja. Ramai gila kot. Ramai gila. Okay.
Ya, kira-kira bilangan manusia lah. Jadi kalau kita lihat, ini antara yang dikatakan sebagai apa tahu, bilangan yang memang ramai. Dan paling penting sebenarnya 5 bandar yang utama yang kamu kena ingat ni. Iaitu di mana? Iaitu Manila, okey, kemudian Singapura, kemudian juga adalah kita kata Kuala Lumpur, kemudian juga Bangkok serta juga Jakarta. Okey. Cikgu, KL cosmopolitan ke? Boleh juga sebenarnya. Boleh dianggap Kuala Lumpur cosmopolitan sebab ramai juga penduduk-penduduk daripada luar negara yang tinggal di Kuala Lumpur. Ada daripada Jerman, daripada US pun boleh juga. Okey, okey. Masih boleh contain penduduk orang yang ramai banyak. Okey, ada yang tanya cikgu apa? Ada yang bertanya cikgu, macam mana India negara yang sederhana? Taklah besar mana kan, okey, tapi dia masih boleh contain penduduk ataupun orang yang ramai. Are you sure? Okey, cikgu pause cikgu pause.